Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habashi dalam kitab dia Risalah Jami'ah, sehinggalah perkataan beliau, Ghuslul Janabah, mandi junub. Dulu kita bahas mengenai ambil air sembahyang. Sekarang kita bahas mengenai mandi junub. Apa maksud mandi junub? Iaitu mandi ini ada beberapa hukum. Pertama, wajib kita kena mandi. Kalau kita tak mandi, berdosa jika kita nak buat benda-benda yang perlu kepada kebersihan. Contohnya, kita nak sembahyang, tubuh kita mesti bersih. Kita nak naik ke masjid, kita kena bersih. Kita nak pegang Al-Quran, kita kena bersih. Maka benda-benda macam tu berhajat kepada bersih. Maka wajib kena mandi. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan jadi wajib mandi? Ada beberapa sebab. Kedua, hukum dia sunat kita mandi, tidak hukum wajib. Yakni apabila kita mandi, maka mendapat pahala sunat. Mendapat pahala sunat. Banyaklah mandi-mandi sunat, seperti mandi hari raya. Apabila masuk saja hari raya, disunatkan bagi siapa saja yang ingin beraya, sama ada perempuan itu haid ataupun perempuan biasa, ataupun lelaki ataupun lelaki, budak-budak kecil ke, maknanya yang balik lah, maka sunat mandi. Ataupun orang yang nak pergi hari Jumaat, nak pergi sembahyang, sunat mandi juga. Kerana apa? Nak berkumpul dengan orang ramai. Seperti nak pergi wukuf di Padang Arafah, sunat mandi. Jadi tu mandi sunat. Apa maksud mandi sunat? Didapat pahala sunat kalau kita mandi. Ketiganya, mandi harus. Harus kita nak mandi, tak si mandi pun tak apa, bukan dapat pahala dan tak boleh dosa pun tak ada masalah. Harus hukum dia. Iaitu mandi tak ada tanpa sebab apa, saja-saja nak ingin mandi. Mandi nak sejukkan badan ke, maka hukum dia harus. Jadi mandi wajib, kategori yang pertama, mandi wajib ini hukum dia mesti kita kena mandi. Kerana ada beberapa sebab di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyatakan kalau berlaku salah satu daripada sebab ini, maka wajib bagi kita kena mandi. Maksud mandi adalah merata ke air mutlak ke tubuh kita, rata habis, merata ke seluruh tubuh kita dengan air mutlak. Air mutlak yakni tidak bercampur dengan benda bersih, ataupun air yang tidak bercampur dengan najis, ataupun air yang sudah digunakan untuk benda-benda wajib lain. Air mutlak, air yang tidak bercampur dengan benda bersih, tidak bercampur dengan najis,
dan tidak digunakan untuk benda-benda wajib lain. Gunakan air itu untuk mandi wajib. Sebab yang pertama mandi wajib adalah dengan sebab setubuh. Bersetubuh sama ada persetubuhan yang halal, yakni suami dan isteri, atau persetubuhan yang haram, sama ada suami isteri juga. Seperti ketika haid, bersetubuh ketika haid maka haram juga. Ataupun berzina. Ataupun apa-apa sebab, sama ada suka sama suka ataupun dipaksa, maka semua kena mandi wajib. Apa masuk setubuh? Memasuk ke hasyafah, kepala. Zakar tu masuk ke dalam tempat yang tidak wajib basuh ketika qada hajat. Perempuan ketika dia kencing, maka kawasan zahir ni kena basuh. Tetapi ada kawasan tak wajib basuh, masuk dalam kategori dalam. Maka jika kepala zakar tu masuk, contohnya sini masuk kerap, masuk ni kawasan yang tidak wajib basuh, maka baru dipanggil bersetubuh. Kalau belum masuk lagi, tak dipanggil setubuh lagi, tak wajib mandi lagi. Kena masuk semua, barulah kedua-duanya wajib mandi. Dipanggil setubuh. Keluar air mani, tak keluar air mani suku pasal, asal saja setubuh, maka wajib mandi. Kedua, benda yang menyebabkan keluar air mani. Benda yang menyebabkan keluar air mani, maknanya keluar air mani lah, benda yang mewajibkan mandi, iaitu keluar air mani. Dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan cara setubuh ataupun cara apa cara saja, ikutlah menggunakan apa saja hingga keluar air mani, maka wajib mandi. Keluar air mani sehingga zahir, keluar nampak. Kalau masih berada di dalam saluran dia, masih berada di dalam saluran air mani itu masih berada di saluran, maka tidak wajib mandi. Sekalipun seseorang itu merasa dah keluar dah, duk kawasan ni dah, kawasan ni batal dia dah, tapi tak keluar lagi, maka tidak wajib mandi. Tapi apabila keluar saja, maka wajib mandi. Wajib mandi. Air mani ni salah satu benda yang keluar daripada anggota kemaluan depan. Anggota kemaluan depan mengeluarkan beberapa benda. Pertama, air kencing. Makruf ya, masyhur dah. Orang tahu dah, cecair biasa keluar air kencing. Maka apabila keluar air kencing ni menyebabkan terbatal air sembahyang, dan air kencing itu najis. Kena ingat, kalau terkencing sengaja tak sengaja, misalnya terkencing, misalnya bukan sengaja saya dah, saya tahan dah, tiba-tiba terkencing juga, maka lagu mana? Batal lah air sembahyang. Air sembahyang. Maka apabila keluar air kencing, batal air sembahyang dan najis kalau kena pakai air kencing. Kedua, benda yang keluar daripada jalan depan dipanggil air mazi. Air mazi. Mazi ini cecair berwarna cerah, berwarna kristal lagu tu. Dia akan keluar ketika naik nafsu. Ketika nafsu kita tengah bergelora, maka dia akan keluar sejenis cecair daripada jalan depan kita tu, sebagai cecair lah. Nampak dia likat lagu tu. Maka hukum dia apabila keluar tu batal air sembahyang dan najis hukum dia. Kalau benda tu kena di kain kita, maka wajib kena basuh kalau nak buat sembahyang. Ketiga, benda yang keluar daripada jalan depan, air mani, yakni cecair berwarna putih. Berwarna putih, warna bukan warna cerah, warna putih. Keluar dengan jalan kemuncak kepada nafsu kita. Kemuncak sudah, dia baru keluar air mani. Sebelum kemuncak sudah, dia tidak akan keluar air mani, dia akan hanya mengeluarkan air mazi. Air mani ni apabila sudah dah, apabila sudah nafsu kita, maka dia akan keluar air mani.
Keluar ni wajib mandi. Kalau keluar air mani maka wajib mandi, tidak batal air sembahyang. Tetapi apabila air mani ni kena dipakai, hukum dia bersih. Hukum dia bersih, tak perlu dibasuh. Berarti kalau kering air mani tu hanya perlu buat gini saja, tak perlu basuh pun tak apa. Kerana air mani tu bersih. Katanya Sayyidina Aisyah, apabila air mani tu basah, saya basuh. Apabila kering, saya hanya kutih, kata. Ni, keruk gini. Saya hanya gosok-gosok gini saja, tak perlu basuh. Berarti air mani ini bersih hukum dia. Kerana air mani ni asal kejadian manusia. Maka apabila air mani ni jadi manusia, manusia pun bersih. Kalau kita semaya bersentuh dengan manusia, manusia tu bersih. Tetapi berlainan dengan air mani anjing dengan babi. Air mani anjing dengan babi, hukum dia tidak bersih, najis. Berarti kalau air mani babi ataupun anjing kena dipakai kita, wajib kita kena basuh. Maka air mani ni apabila berubah menjadi binatang, menjadi apa makhluk pun, maka menyentuh dia adalah najis. Kerana dia sudah berubah pun dia tetap jadi najis. Contohnya anjing dengan babi. Beranak tubik kereta api. Kereta api tu pun najis. Kerana asal daripada air mani anjing dan babi. Keluar air mani. Apabila keluar air mani maka wajib mandi. Pertama setubuh, kedua keluar air mani, maka wajiblah mandi. Ketiganya bagi perempuan iaitu haid. Mari kedatangan darah. Darah yang biasa mari. Biasa mari tiap-tiap bulan lah. Biasa mari dalam masa 6 hari ataupun 7 hari mari. Kadang-kadang mari 15 hari. Tu paling tinggi. Darah tu boleh mari 15 hari 15 malam. Tepat-tepat. Ataupun 16 hari. Tetapi separuh. Hari pertama separuh. Hari ke-16 separuh. Capur tu jadi 15 hari tepat. Jadi tu air darah haid boleh mari paling tinggi. Paling cepat darah haid ni dipanggil darah haid 1 hari 1 malam ataupun 24 jam kalau dia mari putus-putus. Hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, hari keempat 5 jam, hari ke-6 jam, mari capur-capur. Dalam masa 15 hari darah tu keluar lebih kurang 24 jam lebih, maka hari pertama sampai hari ke-15 tu semua haid. Tu kalau dia mari putus-putus. Kalau dia mari direct, okey 24 jam. Start pukul 6 petang sampai pukul 6 petang esok 24 jam, maka darah tu keluar tak putus-putus, maka darah tu dipanggil darah haid. Apabila keluar darah haid, apa hukum dia? Wajib mandi? Tak. Nak mandi macam mana? Duk tengah keluar ni. Bukan kata semata-mata keluar wajib mandi. Ketika putus darah haid itu, apabila darah haid itu berhenti, misalnya lepas pada seminggu, okey darah haid itu berhenti, maka barulah dia boleh mandi. Bersihkan diri dia, mandi wajib daripada haid. Bagaimana dia nak kesal darah haid itu? Dia pergi masuk bilik air, dia bersihkan kemaluan dia. Perempuan itulah, lelaki tak ada haid. Basuhkan kemaluan dia dan dia ambil tisu ataupun kapas, dia dia buat macam ni. Dia cek kalau ada masih darah, ataupun ada bau darah ataupun ada urat darah, maka dia masih lagi tidak bersih. Maknanya haid dia tak berhenti lagi dah. Maka tak boleh mandi lagi. Tu darah haid. Paling kurang 1 hari 1 malam ataupun 24 jam. Paling banyak 15 hari 15 malam atau petepak tu, ataupun 16 hari separuh hari pertama capur dengan separuh hari ke-16 jadi 15 hari juga. Dan benda yang mewajibkan haid lagi, haid ni najis. Kalau haid tu kena daripada pakaian, hukum dia tak boleh sembahyang kerana dia najis. Dan kalau keluar haid, hukum dia tidak batal sembahyang tetapi wajib mandi. Wajib mandi.
Lepas pada haid, nifas. Nifas. Apa maksud nifas? Nifas ni darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim perempuan daripada anak. Ketika beranak, okey, keluar ada budak, keluar darah selepas pada tu hukum dia nifas. Darah itu dipanggil nifas. Nah, kalau beranak kembar, keluar seorang, dua orang, tiga orang, kembar 10. Tobik hak nombor 10 tu, nah, striker dia tu, penyerang dia tobik tu, keluar darah tu barulah darah nifas. Darah ketika beranak, hukum dia tidak ada hukum. Kerana apa? Ketika kita beranak mesti luka, mesti berlaku pendarahan. Maka itu tidak ada hukum. Kecuali lah ketika dia beranak saat ni, dia haid. Dalam mazhab kita, perempuan yang mengandung boleh berlaku haid. Misalnya ketika mengandung, mari haid hukum dia. Yakni keluar darah dan cukup syarat-syarat haid, maka dia tu mari haid. Mari haid. Apabila mari haid, tiba-tiba sakit nak beranak. Maka darah yang keluar ketika dia beranak dipanggil darah haid. Kalau dia tidak mari haid, maka darah tu tidak ada sebagai hukum. Apabila dia beranak habis tubik dah budak tu, bayi tu tubik dah, maka darah tu dipanggil darah nifas. Dan nifas ni darah. Kena ni hukum dia najis nifas ni. Dan wiladah, benda yang mewajibkan mandi lagi beranak. Seorang tu beranak, melahirkan anak, beranak. Sama ada keluar itu bayi bersih-bersih. Tak ada sebagai basuh, tak ada sebagai air tuban dengan darah. Bayi ke gapo istilah orang untuk bidan. Keluarlah bayi itu dalam keadaan kering pun, maka wajib kena mandi. Ataupun keluar standard basuh biasa pun wajib kena mandi. Kerana apa? Kerana wiladah, beranak, melahirkan anak. Itu dipanggil wiladah. Wiladah ni bukan darah, tetapi proses beranak tu sendiri menyebabkan wajib kena mandi. Kenapa kena mandi? Kerana anak itu asalnya air mani yang sudah berubah menjadi budak. Maka keluar air mani itu wajib kena mandi. Maka keluar anak juga wajib kena mandi. Dan seterusnya benda yang mewajibkan mandi, hoklah sekali. Hak ni sudahlah, iaitu mati. Mati. Apabila seorang tu mati, wajib atas orang yang hidup memandikan dia. Ada kata wajib atas diri dia sendiri memandikan diri dia. Nak mandi lagu mana dia mati dah. Kalau dia boleh mandikan diri dia sendiri, maka dia mandi, hukum dia sah, tak perlu lagi orang lain mandikan dia. Batu orang mati, kalau berlaku karamah lah. Karamah orang tu, dia mati dah, dia boleh mandikan diri dia, hukum dia sah. Kerana wajib mandi tu atas si mati. Tapi kalau dia tak mampu, wajiblah atas orang yang hidup memandikan dia. Itu beberapa perkara yang menyebabkan wajib mandi. Pertama, setubuh, wajib mandi. Kedua, keluar air mani, wajib mandi. Ketiga, haid bagi perempuan, wajib mandi. Nifas, keluar darah selepas pada beranak, wajib mandi. Nifas ni pula paling kurang tubik 1 lahzah, 1 detik saja. Lepas pada lahir anak, maka titik tak, waktu paling kurang sekali darah nifas. Maka berarti nifas dia hanya 1 titik saja. Dan paling banyak nifas 60 hari, 60 malam. Standardnya adalah 40 hari ataupun 30 hari lebih. Tu standard sebulan lah. Biasanya kalau hak banyaknya 60 hari, 60 malam dalam 2 bulan lebih kurang. 2 bulan nifas ni. Lepas pada nifas, benda yang mewajibkan mandi, wiladah. Wiladah, yakni beranak tu sendiri. Beranak wiladah. Maka wajib mandi, maka wajib mandi. Keenamnya adalah mati. Apabila mati, maka wajib mandi. Tu mandi. Tu sebab-sebab menyebabkan wajib mandi. Sebab-sebab yang menyebabkan wajib kita kena mandi.
Pas lagu mana pula nak mandi? Apabila berlaku salah satu daripada tu, maka wajib mandi. Rukun mandi ada 2 sahaja. Pertama, niat. Niat kita nak mandi kerana sebab apa? Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas nifas. Ikutlah. Tujuan apa dia kita niat, maka lafaz lagu tu. Mandi. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Bila kau nak niat? Apabila bermula proses mandi. Bila proses mandi? Apabila air menyentuh kepada tubuh kita, maka mulalah boleh mandi. Air kena di tubuh kita, maka boleh kita mandi. Start kita boleh mandi. Boleh kita niat, maka kata ke air ke seluruh tubuh. Benda yang biasa kena perhati sikit ni, di tempat-tempat yang berlipat seperti mata kita ke, kawasan hidung yang jelas, yang zahir ni. Hak dalam tak wajib, hak di luar ni wajib ni. Maka khomo tidak wajib dalam mazhab kita. Mazhab Ahmad bin Hanbal wajib khomo. Masuk air. Kawasan telinga ni wajib kena perata. Kawasan pusat kau gapo dia, maka kuku-kuku yang panjang. Bagi perempuan pula wajib ketika dia nak perata ke air di kawasan sebelah bawah, anggota bawah, wajib dia kena duduk mencangkung. Duduk cangkung lagu tu. Duduk atas tapak kaki, duduk. Maka dia akan terbuka. Kawasan yang hak terbuka, sama ada anak dara ataupun janda, maka wajib dia basuh dengan cara dalam keadaan duduk. Orang panggil kepuk tu. Kepuk tu mestilah dalam keadaan duduk. Kalau mandi dengan shower air hujan sambil berdiri, tempat tu tidak rata, payah nak rata, maka wajib kena duduk mencangkung supaya rata. Supaya rata. Manakala lelaki pula disebut di dalam kitab, kata sebelah belakang lelaki dan perempuan wajib kita kena buat gini sikit. Nampak? Seperti qada hajat kita buat gini. Biar keluar sedikit, maka kita basuh anggota jalan belakang kita tu supaya rata. Kerana dia masuk dalam kategori anggota zahir. Hak keluar tu ketika kita qada hajat tu wajib kena masuk. Dan sebelah depan pula kita kena tekan sikit bagi lelaki, mulut dia tu, mulut kemaluan tu. Okey, tekan sikit buat masuk ke air. Kerana ada ulama kata mulut tu yang terbuka tu masuk dalam anggota zahir. Jadi 2 rukun, niat dan rata ke air seluruh tubuh. Ni kena buatlah. Tak dapat tidur, memang kena buat benda lagu ni. Jadi rukun mandi sudah. Manakala sunat-sunat yang dibuat ketika mandi junub pula lagu mana? Okey, sunat kita ketika mandi junub, sunat kita sebelum mandi tu kita cek di tubuh kita ada ke tak benda-benda yang menghalang daripada air. Di kuku kita ke ataupun di kulit-kulit kita ada benda tak yang menghalangkan air, bersihkan dulu. Tak perlu niat lagi lah. Tak perlu niat, hanya bersihkan saja dulu. Lepas pada tu, okey, ambil air sembahyang. Ada ulama kata ambil air sembahyang dulu. Ada kata qada hajat dulu. Pergi qada hajat. Qada hajat, masuk ke tandas, kita kencing supaya semua saluran yang ada ni, semua air mani yang masih berbaki di dalam kemaluan tu keluar habis. Qada hajat dulu biar bersih betul-betul keluar. Maka lepas pada tu, okey, bersih sudah, maka kita ambil air, niat. Saja aku mengangkat hadas besar daripada 2 kawasan ini kerana Allah Ta'ala. Kita pun bersih kemaluan, bersih tempat-tempat sembunyi, hak depan dia ke, pusat ke, apa dia celah-celah ni, sebelah dubur apa semua, bersihkan dia. Akad hadas besar dah daripada saya, akad hadas besar dah. Lepas tu pergi ke paik, ambil air sembahyang. Saja aku ambil air sembahyang kerana Allah Ta'ala. Lepas pada tu, barulah mandi junub. Saja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala. Saat ni,
Jadi kawasan yang kemaluan saat ni tak perlu lagi dibasuh kerana sudah kita niat untuk mandi junub. Untuk kita mandi junub daripada dua kawasan saat ni. Lepas tu mandi yang kedua kena niatlah saja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala peratakan seluruh tubuh, tak perlu lagi sentuh kemaluan kita. Maka mandi kita saat ni kekal dengan air sembahyang kerana tak melakukan benda-benda yang membatalkan air sembahyang. Maka mandi junub ni boleh buat sembahyang subuh, boleh buat sembahyang. Kerana mandi wajib ini lebih besar daripada mengangkat hadas kecil, yakni mengambil air sembahyang. Tapi syarat jangan kita buat benda-benda yang membatalkan wuduk ketika mandi. Ketika kita mandi misalnya terketuk ke apa dia ke, maka mandi junub saat ni tidak boleh digunakan untuk sembahyang. Wajib kena ambil air sembahyang lain. Tapi ketika mandi junub saat ni kita tak buat benda-benda yang membatalkan air sembahyang, tidak sentuh dengan isteri, tidak sentuh kemaluan kau, ataupun tidak tidak ketuk kau apa dia, maka air mandi junub saat ni kita boleh gunakan untuk sembahyang. Itulah tajuk yang kedua yang mesti difahami oleh setiap individu lelaki atau perempuan di dalam urusan ibadat dia dengan Allah adalah mandi junub. Pentingnya mandi junub ini kerana kalau tidak salah mandi junub ataupun tidak rata ataupun ikutlah niat kita salah, maka semua ibadat yang berkait dengan benda-benda yang bersih perlu kepada kebersihan terbatas habis. Ibadat sedekah kita tak batal, ibadat mengaji kita tidak batal, berselawat berzikir tak batal, baca Quran tak boleh, hukum dia haram kerana berkait dengan benda-benda kena akad hadas. Kita duduk dalam masjid, hukum dia haram, sembahyang hukum dia haram. Tu benda-benda ibadat-ibadat yang berhajat kepada bersih. Maka terbatas habislah amalan-amalan kita. Nyanyolah, kesianlah kalau kita tak betul di dalam masalah mandi wajib. Sekarang kita tengok masyarakat kurang pemahaman dia di dalam mandi wajib. Kadang-kadang selaya pandai ataupun dalam keadaan cuai dia dalam bab mandi wajib. Jadi kena perhati sikit kerana dia berkait dengan banyak hukum hakam. Ada setengah tu sudah berkahwin tapi tak tahu lagi mandi wajib. Ada tu kata saya lepas pada setubuh saya mandi, tapi mandi biasalah, mandi dengan sabun, mandi biasa. Rupanya wajib kena mandi. Ibadat rupanya, ibadat yang wajib kena buat selepas daripada setubuh, rupanya kena mandi. Saya tak tahu saya mandi tapi saya tidak niat apa-apa. Anak dah banyak dah, maka macam mana kau ibadat mereka itu? Jadi kena prihatin sedikit masalah mandi wajib. Nyanyolah, kesianlah. Kalau benda itu tak sah di sisi syarak. Nyanyolah, banyak ibadat-ibadat kita akan terbatal sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Sebab itulah masalah mandi wajib ini kena belajar betul-betul. Biarlah rasa malu pun ramai masyarakat kita malu bertanya dalam benda-benda yang wajib, tapi tidak malu membuat benda-benda yang haram. Duduk main TikTok, duduk buat gapo, duduk joget, tak apa, tak malu. Tapi apabila nak tanya masalah ibadat, masalah anggota gapo dia, maka malu. Maka inilah fenomena masyarakatnya. Maka kita sebarkan ilmu ini supaya masyarakat dapat buat ibadat dengan sempurna dan dia tidak ada masalah ketika melakukan ibadat lain. Tuntutan ibadat dia sempurna bergantung kepada ikhlas pula lah Allah Ta'ala terima ataupun tidak terima. Tetapi menurut fiqh ibadat tu sudah sah dah. Jadi sama-samalah kita meningkatkan kualiti prestasi ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita mendapat berkat dengan cara semakin bertambah amal kebajikan
dan semakin bertambah betulnya ibadat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diharap video ini dapat membantu masyarakat untuk membetulkan ibadat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib belajar ilmu fardu ain ni. Siapa dia yang tidak belajar, masih tidak tahu hukum dia, wajib dia kena belajar. Berdosa dia belajar ilmu yang lain daripada ilmu yang wajib. Selepas selesai daripada belajar ilmu fardu ain, baru dah dia boleh belajar ilmu fardu kifayah ataupun ilmu-ilmu lainnya. Hamba sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.